أعوذ بالله من الsyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita buka pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan imam, nazir dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan tidak lupa juga kepada Ustaz Ibrahim yang turut sama pada malam ini. Sepatutnya kita kena bagi orang jauh naik ni, lebih senior. Ustaz lebih senior daripada saya. Tuan-tuan rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib dalam membincangkan fiqh Syafi'i ala Melayu. Dan dalam masa yang sama pada pertemuan malam ini, pertemuan yang lepas setelah pun kita buat tentang sinopsis ringkasan tentang buku ini, pertemuan pada malam ini saya nak ambil satu chapter lagi daripada buku ini, iaitu melibatkan agama sebelum kedatangan agama Islam. Agama sebelum kedatangan agama Islam yang ada di alam Melayu ini, sebenarnya orientalis telah memberikan fakta-fakta yang terselewing. Para orientalis dalam penulisan-penulisan mereka mengatakan agama yang ada di alam Melayu ini ialah agama pagan, Hindu dan juga Buddha. Agama pagan, Hindu dan Buddha. Kalau yang ada kitab boleh buka muka surat 146. Jadi itu melibatkan tentang agama-agama sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datang Islam, kebanyakan orientalis menanamkan bahawasanya agama ada 3 je dekat alam Melayu ini. Agama pagan, pagan ni animisme, nampak busut, sembah busut, nampak pokok macam dia, pokok sembah pokok. Yang keduanya agama Hindu dan agama Buddha. Jadi 3 agama dia yang dinyatakan ada di alam Melayu ini. Sebenarnya ada satu lagi agama. Ada satu lagi agama yang sengaja tidak dinyatakan. Sebab kalau dinyatakan satu lagi agama ini, dia akan menjadikan Islam itu semakin hebat di alam Melayu. Tuan-tuan puan rahimakumullah, itu yang telah pun dikaji oleh pelbagai pihak. Jadi kalau kita lihat kajian-kajian yang mengatakan bahawasanya antara Datuk Muqtas Saidin yang telah pun buat kajian semenjak 2007 lagi, 146 tu, di tapak kajian arkeologi di Lembah Bujang. Jadi sejak 2007 beliau telah menemui sebanyak 97 buah tapak yang merupakan kompleks perdagangan di Gunung Jerai. Gunung Jerai ketika itu dijadikan sebagai arah dan panduan untuk mereka-mereka yang berlayar. Jadi sekitar Gunung Jerai itu ada 97 tapak-tapak arkeologi. Jadi ada pelbagai kesan-kesan di sekitar Gunung Jerai. Jadi Gunung Jerai ini bagi orang-orang yang datang daripada belah India, belah Teluk Parsi, belah Arab, mereka kalau ikut pesisir pantai, mereka akan menjadikan Gunung Jerai sebagai pedoman dan singgah di Gunung Jerai. Tapi kalau mereka lalu dengan lautan lepas, mereka akan melalui lautan Hindi.
dan mereka akan singgah di Perlak ataupun di Barus. Perlak ni di utara Aceh, utara Sumatera, ataupun di Barus, kawasan utara Sumatera yang menghadap ke arah Lautan Hindi. Jadi situ 3 tempat pertapakan orang-orang yang datang daripada sebelah timur jauh ataupun timur tengah ataupun India atau Parsi. Jadi mereka akan bersinggah di situ. Kenapa mereka tak terus jalan? Mereka singgah di situ. Maka sebabnya ialah mereka datang daripada arah sana menggunakan angin monsun barat laut. Jadi angin monsun barat laut akan bertiup daripada sekitar bulan 7, 8, 9, 3 bulan. 7, 8, 9 mereka nak menggunakan monsun barat laut untuk meniup mereka sampai ke alam Melayu. Nak pergi jauh lagi tak boleh, had tu je. Sebab apa? Sebab dia memerlukan angin baru untuk menolak dia ke utara, ke arah China, yang biasa menjadi tumpuan ialah ke arah China. Jadi dia kena lepak dulu di alam Melayu ini bulan 9, bulan 10, bulan 11. Penghujung bulan 11 atau bermula bulan 11 akan bermulanya angin monsun timur laut. Jadi angin ni ditunggu-tunggu. Bukan sekadar angin monsun timur laut tahun 2022 ditunggu-tunggu, tapi juga sepanjang zaman orang menunggu. Jadi semua orang nak pada angin monsun timur laut ni. Cuma tahun ni lain macam angin monsun timur laut. Ditunggu-tunggu untuk mengetahui apakah badai yang akan berlaku kat Malaysia kan lepas 19 hari bulan. Dia mudah-mudahan datangnya monsun timur laut itu membawa hujan yang lebat dan bermanfaat. Itu yang Rasulullah ajar kita, Allahumma sayyiban nafi'a. Saya keluar dari Gombak dah, hujan lebat ni. Risau juga rumah saya tepi sungai Gombak. Kok jadi apa-apa, wali'azubillah min zalik. Jadi Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah sayyibah, hujan yang lebat, nafi'a, bermanfaat, agar membawa seluruh benda-benda yang buruk dalam negara ini untuk dibuang. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, jadi mereka gunakan monsun timur laut akan untuk tolak mereka ke China. Jadi itu penggunaan angin dalam laluan perjalanan. Jadi mereka akan lepak dulu di alam Melayu ini. Maka mana yang lepak di kawasan Yan Kedah atau sekitar Gunung Jerai, maka telah dijumpai berbagai tapak-tapak. Dan kemudiannya bukan sekadar daripada tahun 2007 mereka mula untuk meninjau kawasan tersebut, dan mula buat secara serius pada 2009, dan mereka telah mengumpulkan data. Jadi laporan menunjukkan bahawasanya Sungai Batu yang mereka kaji data-data tadi, dia telah pun wujud tamadunnya pada kurun seawal kita, kurun ke-5 dan ke-6, ataupun pada tahun 582 Masihi, sebelum Masihi. Jadi itu yang dikaji oleh para pengkaji sejarah. Maksudnya kurun ke-5 dan kurun ke-6, dan data yang menunjukkan kurun ke-6 itu ialah data-data yang jelas dibuat oleh golongan pengkaji ekologi ini. Jadi menunjukkan daripada 97 tapak-tapak yang mereka jumpa dan telah dipetakan, melibatkan satu tapak peluburan besi yang sangat hebat. Peluburan besi yang dapat ditentukan tarikhnya sekitar awal 500 sebelum Masihi. Jadi awal 500 sebelum Masihi, dan ada yang merupakan 487 Masihi. Maksudnya ada yang 500 Masihi dan ada yang 400 Masihi. Itu yang kurun ke-5 dan kurun ke-6 itu. Jadi ada yang mereka jumpa, antara yang kurun ke-5 ialah jeti-jeti, tempat pelabuhan. Itu mereka jumpa. Jadi benda-benda ini boleh dibuat pentarikan. Dan yang lebih menarik, ada juga terdapat beberapa monumen-monumen ritual agama Hindu dan Buddha. Ini ialah, minta maaf, yang lebih menarik ialah tidak terdapat sebarang monumen yang berbentuk agama Hindu dan Buddha. Daripada zaman kurun ke-5 dan kurun ke-6 itu, semua monumen 97 monumen yang mereka cari, mereka jumpa, tidak menunjukkan sebarang unsur-unsur agama-agama Hindu atau Buddha. Dalam tempat lain kajian mereka jumpa tempat bersembahyang orang-orang Melayu,
Dan tempat tadi tidak ada unsur langsung, unsur-unsur keberhalaan tak ada langsung, dan unsur-unsur Hindu jauh lagi, unsur Buddha juga tidak dapat dikesan. Dan tuan-tuan dan puan rahimakumullah, ini menunjukkan satu perkara yang menyaksikan orang-orang walaupun datang daripada India, mereka hanya singgah saja. Dan mereka tidak ada buat benda-benda yang melibatkan sebarang bukti-bukti menunjukkan adanya kerajaan, adanya sebuah pertapakan yang besar, melainkan tempat persinggahan. Sementara mereka nak pergi ke tempat lain, dia singgah di alam Melayu tu. Jadi apabila Hindu berada di alam Melayu, Hindu mula berada dalam Melayu secara data, maka ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan, iaitu catatan yang diakui. Catatan yang diakui ialah muka surat 147 tu. Ialah catatan yang mengatakan kerajaan yang paling awal wujud di alam Melayu, kerajaan Hindu, ialah pada kurun keempat. Pada kurun keempat Masihi baru ada kerajaan Hindu bernama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai di Kalimantan. Sebelum tu tak ada. Namun bila ada dibuat kajian lagi, mengatakan bahawasanya ada satu kerajaan kecil di pesisir pantai namanya Salaka Negara. Salaka Negara itu tidak diiktiraf oleh para sejarawan, namun kita ambil jugalah sebab ada yang mengatakan, ada yang mencatatnya dalam catatan-catatan dulu, mengatakan ada sebuah kerajaan kecil bernama Salaka Negara. Jadi kerajaan kecil ini tidak boleh jadi satu benda yang menunjukkan seluruh alam Melayu tu beragama Hindu. Dia hanya sekadar kerajaan kecil seperti pantai. Tapi kerajaan yang besar ada kerajaan Kutai. Kutai di Kalimantan. Itu pun di Kalimantan, tidak membawa kepada tempat lain. Maka bolehlah dianggap bermula kurun kedua secara bertapak, dan kemudian secara berkerajaan kurun keempat. Sebelum itu tidak ada agama Buddha. Tidak ada sebarang tempat-tempat yang jumpai berkaitan dengan agama Buddha. Agama Hindu. Jadi Buddha lambat lagi. Buddha kurun ke-6 dan kurun ke-8. Hindu kurun ke-4, Buddha kurun ke-6. Sebab pada kurun ke-6 itu telah pun dicatat oleh Aising. Aising dia singgah di Palembang. Untuk apa dia singgah di Palembang? Untuk menamatkan kebudaan dia. Dia ni seorang biku Buddha. Jadi dalam perjalanan dia tu, dia membuat catatan dalam perjalanan dia menjadi seorang Sami. Maka dia menghabiskan, maksudnya kalau pelajar-pelajar ni ke Mesir, ke Dioban, ke Mekah, tu kalau jadi kemuncak-kemuncak mengaji agama ni, maka dia pula kemuncak mengaji Buddha dia ialah dia pergi ke Palembang. Dia pergi ke Sriwijaya untuk menamatkan kebudaan dia, pengajian kebudayaan dia, dan dia membuat catatan di situ. Jadi bermaksud kurun ke-6. Kurun ke-6 itu alam Melayu ini, terutama Pulau Sumatera, dia menjadi pusat kepada agama Buddha. Adapun Pulau Jawa dia menjadi pusat kepada agama Hindu, dan kawasan di Kedah itu menjadi pertapakan persinggahan kepada agama-agama Hindu. Tapi yang paling awal kurun ke-4. Habis tak ada Candi Borobudur tu. Candi Borobudur tu kurun ke-8. Itu tanda agama Hindu. Candi Borobudur di Jawa itu kurun ke-8. Dan Candi Angkor Wat Buddha di Thailand, di Siam, Candi Angkor Wat itu kurun ke-12. Maka sangat-sangat jauh. Jadi sangat-sangat jauh yang kita lihat dia punya kewujudan tanda-tanda agama itu. Jadi sebelum kurun ke-8, sebelum kurun ke-4, data-data yang kita dapat ini, apakah agama orang Melayu? Apakah agama orang Melayu, tuan-tuan? Maka dia jumpa tempat ibadah tu. Maka bila dibuat kajian agama-agama orang Melayu ini, sebenarnya itulah yang ditutup oleh orientalis. Itulah yang ditutup supaya orang jangan tahu. Supaya orang tahu 3 agama je, Hindu, Buddha dan juga Pagan. Tapi jangan tahu satu lagi agama ni. Apa agamanya? Agamanya dinamakan sebagai Dinul Hanif. Agama Hanif. Agama Hanif iaitu agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama tinggalan Nabi Ibrahim ini ada yang telah pun berubah.
Kalau di Jawa dianggap sebagai agama Kapitayan. Agama Kapitayan ni di antara agama yang ditemui oleh wali-wali Songo. Wali Songo ketika mana masuk ke alam Melayu, maka dia masuk ke alam Melayu, minta maaf, dia masuk ke Jawa, maka dia masuk ke Jawa dia tak ada masalah sangat segi politik. Sebab kerajaan Jawa ketika itu telah pun dijinakkan oleh Melaka. Jawa ketika itu dalam pemerintahan Majapahit. Majapahit ini banyak memusnahkan kerajaan Islam, antaranya kerajaan Terengganu. Dan Terengganu bukan Terengganu sekarang ni, Terengganu lama, iaitu Terengganu lama yang kita dapat lihat adanya batu bersurat Terengganu. Itu Terengganu lama. Jadi Terengganu lama tu, Terengganu tu pada batu bersurat tu tertulis 1303. Habis mana kerajaannya? Batu bersuratnya jumpa, tapi kerajaan telah pun dimusnahkan oleh Majapahit. Dimusnah, semusnah-musnahnya sampai reject kawasan tu. Maka datang kerajaan Terengganu yang baru. Baru sampai sekarang ni. Yang dulu tu, yang batu bersurat tu Terengganu lama, dimusnahkan oleh Majapahit. Majapahit ni banyak memusnahkan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi Majapahit memang satu kerajaan yang memang bermusuhan dengan Islam. Maka dia bermula pada kurun ke-8 yang bermusuhan dengan Islam. Jadi macam mana Melaka kurun ke-14, Melaka nak jinakkan. Melaka nak jinakkan. Jadi bila Melaka nak jinakkan, cara dia kalau perang belum tentu menang lagi. Kalau perang belum tentu menang. Jadi bebek kita jinakkan dia dengan meminang puteri dia. Maka kerajaan Melaka pun Sultan Mansur Shah meminang puteri kerajaan Majapahit. Maka dipinanglah puteri Galuh Cenderakirana. Bila dipinang puteri Galuh Cenderakirana, maka nak tak nak Majapahit pun terpaksalah beri juga. Tak beri kang, tak bagi kahwin kang, perang. Bagi kahwin kang, tak perang, bebek ambil tak perang tu lah. Maka diberi kahwinkan dengan puteri Galuh Cenderakirana. Maka puteri Galuh masuk Islam, berkahwin, dan hasil perkahwinan tadi Mansur Shah dengan puteri Galuh menjahirkan Alauddin Riyad Shah. Alauddin inilah raja yang sangat hebat, yang menegakkan agama Allah SWT. Banyak isu-isu agama yang ditegakkan oleh Alauddin di kerajaan Melaka. Alauddin ni hebat sebab apa? Sebab dia ada permaisuri yang sangat hebat, iaitu permaisuri yang merupakan anak kepada Muhammad Al-Fatih. Itu hasil rombongan Hantuah bersama kapal mendam berahinya sampai ke Konstantinopel dan bawa balik Meriam sebagai hadiah, dan juga bawa balik seorang daripada anak Muhammad Al-Fatih untuk dikahwinkan dengan putera mahkota kerajaan Melaka, iaitu Alauddin Riyad Shah. Daripada Alauddin itulah seorang raja yang sangat hebat. Jadi pada zaman itu, zaman Melaka itu, bila telah dijinakkan kerajaan Majapahit, maka ulama datang ramai-ramai. Antaranya gerombolan wali-wali Songo. Sebab apa datang ramai-ramai daripada Melaka? Sebab Melaka lah pusat Islam pada zaman itu. Melaka ada pusat Islam, iaitu Pulau Besar. Kita dah cerita dalam bulan lepas tentang peranan Pulau Besar sebagai pusat Islam Melaka. Jadi Pulau Besar ni kebanyakan wali Songo tu datang daripada Pulau Besar. Pengajian Pulau Besar yang rektornya ialah Syekh Muhammad Ismail, cicit kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, keturunan Rasulullah SAW. Jadi Syekh Siti Jenar pun belajar di Melaka juga, tapi dia akhirnya dibuang daripada senarai wali-wali Songo. Daripada wali Songo itu, Songo 9 itu, 5 daripada belajar di Pulau Besar. Jadi mereka masuk ke Jawa tanpa ada masalah politik. Maksudnya tak perlu bicara ni visa lah apa semua kan. Jadi dia masuk, tapi mereka bermasalah dengan ada masyarakat abangan. Di Jawa ni ada dua kumpulan, satu masyarakat putihan, satu masyarakat abangan. Masyarakat abangan ni masyarakat yang mengarut lagi laga lembu, masyarakat yang jahiliah ada teruk sangat. Itu yang geng-geng wayang kulit apa semua tu. Maka Sunan Kalijaga mendakwah dengan mereka dengan menukarkan wayang-wayang kulit kepada cerita-cerita yang tidak bercanggah dengan akidah. Daripada Mahabharata apa semua tu ditukar kepada cerita-cerita pahlawan dan sebagainya. Jadi satu lagi ialah golongan putihan. Golongan putihan ini golongan yang memang telah pun beragama Dinul Hanif.
Antaranya agama Kapitayan. Kapitayan ni dia bagi nama. Kalau di Kedah dia tak bagi nama, tapi kalau di Jawa mereka bagi nama. Kapitayan ni lah agama golongan putihan. Putihan ni golongan yang tidak macam golongan abangan. Golongan putihan ni golongan yang bila Wali Songo masuk aja, dia nampak orang Melayu Jawa telah pun bersembahyang, maka dia kekalkan kalimat sembahyang. Orang Melayu Jawa telah pun bersolat, maka tidak digunakan kalimat solat, diteruskan dengan kalimat sembahyang. Orang-orang Jawa bila dilihat oleh Wali Songo, mereka tengok golongan putihan ini bukan sekadar bersembahyang, mereka berpuasa, maka mereka tidak gunakan siam. Mereka tidak gunakan siam dan mereka tidak gunakan solat. Dan Wali Songo pun tak paksa gunakan siam dan solat, dikekalkan kalimat-kalimat bangsa itu, kalimat-kalimat Sanskrit itu untuk dipakai sebab kalimat ini tidak bermasalah. Sembahyang itu daripada dua kalimat, sembah dan hiang. Sembah tu maksudnya mengabdikan diri, hiang itu ialah yang maha esa, Tuhan yang maha esa. Ada dekat pada muka surat 151. Itu ada sembahyang orang-orang zaman dahulu, orang-orang golongan putihan. Muka 151 tu dia sembahyang dia ada tegak, kita kiam, dia tegak. Rukuk dia tulajek, namanya tulajek, dan sujud namanya teleku. Duduk antara sujud atau tahiyat awal atau tahiyat akhir namanya telempuk. Itulah dalam buku 151 tu ada gambaran bagaimana mereka bersembahyang. Jadi bila Wali Songo tengok mereka ni, ini dah macam orang Islam dah rupa-rupanya. Sebab apa Islam macam orang Islam, dan mereka juga berpuasa dah macam orang Islam dah. Sebabnya mereka mewarisi agama Dinul Hanif. Ingatkan pada 1400 saja mereka berjumpa ni, Wali Songo berjumpa dengan benda ni. Tapi rupa-rupanya lagi awal di Kedah. Di Kedah yang disebut tadi ekspedisi, eksplorasi kawasan-kawasan, petapakan-petapakan di sekitar Yan itu, mula-mula mereka bertemu dengan perkara yang melibatkan industri besi yang sangat besar, sangat lama. Daripada kurun yang kelima mereka dah jumpa dah tapak-tapak peluburan besi. Bila dicari, dia jumpai berbagai-bagai tapak-tapak peluburan besi, maka bila dia fikir lapis yang kedua, takkan industri ini, tamadun ini hanya tertegak dengan tamadun semata-mata. Setiap tamadun tu dia mesti ada di belakang dia, sama ada pemahaman atau agama. Maka bila dia buat cari gali lagi, maka bertemulah dengan beberapa perkara yang menunjukkan keagamaan orang-orang Melayu ketika itu. Jadi itu yang dikaji oleh Datuk Muhtar Saidin, mengatakan mereka tidak jumpa sebarang kesan-kesan berhala pun pada tempat-tempat ritual yang mereka temui tadi. Mereka jumpa pelantar yang mempunyai mihrab. Tempat sembahyang orang Melayu dulu, pelantar yang mempunyai mihrab. Jadi sepanjang zaman bangsa Melayu bersembahyang, ingatkan 1400 saja zaman Wali Songo aja, rupa-rupa daripada zaman Kedah lagi mereka telah bersembahyang. Mereka merupakan orang-orang yang hebat. Maka orang yang sembahyang ni orang hebat. Sebab apa? Industri besi yang ditemui di Kedah itu ialah industri yang sangat-sangat hebat, berdasarkan kepada pertemuan tuiri. Tuiri ini ialah silinder, tempat keluar masuk angin untuk membesarkan api bagi melebu besi. Tuiri ini diberi nama oleh orang Perancis sebab mereka yang jumpa menatang tu. Orang Kedah kata menatang. Jadi mereka yang berjumpa benda tu. Maka benda tu pertama kali dijumpai di Perancis. Bila orang-orang Perancis berjumpa dengan tuya ini ataupun lubang angin ini, mereka pun gegak gempita. Dunia arkeologi mengatakan mereka telah berjumpa dengan teknologi bagaimana orang dulu-dulu melebu besi. Maka mereka namakan benda tadi tuiri atau tuya. Jadi tuya ni dia macam, Allahu Akbar, dia macam silinder lebih kurang besar ni. Saya dah tengok dekat tu, dia bukan besar ni.
panjang sikit dan silinder bulat. Sama terangkat ni. Jadi dia silinder bulat panjang macam ni. Panjang ni dan dia bulat. Itulah tuya yang dijumpai kali pertama di Perancis, 20 biji. Geger dunia ekologi. Tiba-tiba bila dibuat cari gali tuan-tuan, dijumpai di Yan Kedah itu sebanyak, ingatkan, 2,000 ke 20,000 ke 200,000 ke, dijumpai 2 juta. Mula saya datang tengok kenapa bersepah-sepah batu ni orang tak ambil ni. Ini benda ekologi ni, simpan lah. Rupa-rupanya dia dah tagging. Dia saya pergi tengok tempat bangsal dia simpan, dia dah tagging dan juga simpan begitu banyak. Dan dia keluar kenyataan, kumpulan pengkaji ni keluar kenyataan, Dr. Muhtar mengatakan mereka dah temui 2 juta. Bayangkan, tuya tu jumpa dekat Perancis 20 biji. Geger, gegak gempita. Tapi jumpa dekat Lembah Bujang tuan-tuan, dekat Yan Kedah, 2 juta. Bermaksud dia satu industri lembangan industri yang sangat hebat. Jadi kehebatan tu mesti ada agama belakang tu. Rupa-rupa itulah dia agama Dinul Hanif. Habis macam mana dia datang pula agama Dinul Hanif? Agama Dinul Hanif itu datang tuan-tuan, datang melalui Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS, dalam bab ini saya meletakkan kajian pada agama Kapitayan yang berada di Jawa itu. Maka agama itu kita yakini sebagai agama Syakibaki Dinul Hanif yang masih wujud di alam Melayu lagi. Jadi kenapa itu saya buat nota lah sampai muka surat 156 tu. Hujah pertama, hujah kedua, hujah ketiga sampai hujah yang ketujuh yang mengatakan memang Syakibaki agama Dinul Hanif wujud di alam Melayu ini. Jadi macam mana dia boleh wujud? Maka kita perlu cari kajian yang lain. Kajian lain yang saya masukkan dalam buku ni ialah kajian yang telah dibuat oleh saintis-saintis Melayu yang dieditorkan oleh Zahra Sulaiman. Dia himpun kajian-kajian tadi, kajian UPM, UPM, UKM dan UiTM, dan editornya Zahra Sulaiman gabungkan kajian tadi dan UPSI cetak tuan-tuan. UPSI cetak, buku tu dah cabut kulit dia, saya tak bawa ni, ada dalam kereta. Jadi cetak 3 jilid menceritakan tentang bangsa Melayu, mitokondria bangsa Melayu. Maksudnya DNA bangsa Melayu ini masih ikut kajian mereka, pada umurnya patah balik 5,000 tahun dulu. Dikesan pada umurnya 5,000 tahun dulu, patah balik 5,000 tahun dulu, berlakunya kemasukan genetik daripada Semitik ni bukan orang Yahudi. Asal orang kata Semitik ni Yahudi. Semitik ini lebih tinggi daripada Yahudi. Semitik itulah Nabi Ibrahim AS. Sebab dalam Quran mengatakan makana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, tapi Hanifa Muslimah. Nabi Ibrahim itu Hanifa Muslimah, Dinul Hanif, dan dia juga seorang Muslim. Dan kita juga dapat data-data yang menunjukkan bahawasanya orang Melayu telah pun Islam. Sebelum saya masuk pada data itu, iaitu dalam surat dalam ni saya letakkan surat yang dibuat oleh Raja Srivijaya kepada Umar bin Abdul Aziz, untuk meminta Umar bin Abdul Aziz menghantar ulama-ulama bagi berdakwah pada dia. Raja sebelum itu Raja Lokitavarman telah pun di-approach, didekati, didakwa oleh Sayyidina Muawiyah, namun dia tak mau masuk Islam sebab dia dah memang beragama Islam, iaitu daripada agama Dinul Hanif. Dia tak nak ikut yang agama Nabi Muhammad, dia masih lagi nak Dinul Hanif. Tapi pada zaman Sindra Varman, selepas Ulta Varman, maka Sindra Varman menulis surat minta Umar bin Abdul Aziz menghantar ulama bagi mengajar mereka agama baru yang hampir dengan agama mereka. Dia menunjukkan bangsa Melayu kita telah pun beragama Dinul Hanif. Sebelum datangnya agama Hindu dan Buddha, mereka memang telah menyembah Dinul Hanif. Itulah juga yang didoakan oleh Nabi Ibrahim
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang mendirikan sembahyang dan di kalangan zuriat-zuriat aku. Dan kita antara zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam buku tu membincangkan tentang mitokondria DNA, iaitu perjalanan DNA ni. Dia boleh tahu bila DNA itu memasuki DNA bangsa Melayu. Itu kehebatan teknologi mitokondria DNA. Maka masuknya ke alam Melayu ini pada umum bangsa Melayu ni patah balik 5,000 tahun dulu. Jadi kalau kita tengok 5,000 tahun tu zaman siapa? Kalau 4,000 tahun dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, ada Firaun. 5,000 tahun dulu ialah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itulah zaman Nabi Ibrahim lah masuknya DNA itu ke dalam bangsa Melayu. Bagaimana DNA itu boleh masuk dalam bangsa Melayu? Sebabnya ialah kita pukul apa habis? 10 lah. Ada 4 minit. Jadi DNA itu masuk kepada bangsa Melayu apabila berlakunya perkahwinan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Konturah. Siti Konturah itu tuan-tuan ialah bangsa Melayu. Senang-senang dia kata bangsa Melayu Siti Konturah tu. Ya tuan-tuan, kalau ikut kajian kami, Siti Konturah itu adalah bangsa Melayu. Jadi bagaimana bangsa Melayu terpacak dekat sana dah 5,000 tahun dulu? Senang aja. Orang sana dah pergi sini. Zaman dulu, zaman berzaman orang sana dah pergi sini, ambil kayu-kayu, ambil gaharu, ambil rempah ratus. Jadi kalau orang sana dah boleh sampai sini ambil rempah ratus, takkan orang sini tak boleh pergi sana? Tu logik senang. Yang keduanya secara linguistik, secara bahasanya, tuan-tuan boleh buka Google Translate. Cuba translatekan kalimat konturah tu. Nama konturah itu cuba translatekan. Konturah tu bahasa apa tuan-tuan? Konturah tu bahasa Yahudi. Itu bahasa Hebrew atau Ibrani. Jadi dalam Google Translate ni cuba ambil bahasa Arab sebagai asas dia, translatekan ke dalam bahasa Hebrew dan translate dalam bahasa Melayu. Kita ambil kalimat bukhur. Bukhur dalam bahasa Arab tulis bukhur, ba kha waw ra, bukhur. Apa translate dia dalam bahasa Hebrew? Maka dia tulis keluar bahasa Hebrew. Saya pun tak tahu nak bacanya, tapi mudah aja. Bawah tulisan Yahudi tu ada tulisan Rumi untuk membaca atas tu, dan tepi tu ada fonetik. Tekan itu dia keluar suara. Tu kehebatan teknologi masa sekarang ni. Kalau tekan tu, bukhur terjemahan dia apa? Bukhur terjemahan dia ialah Ketoret. Ketoret bahasa Yahudi, Ketoret. Kalau tengok tulisan Rumi tu Ketoret, K-E-T-O-R-E-T, Ketoret. Ketoret konturah lah tuan-tuan. Cuma sebutannya ada mengatakan keturah, ada mengatakan konturah, ada mengatakan konturah, ada mengatakan Ketoret. Maka Ketoret itu ialah, konturah itu ialah bukhur. Bukhur terjemah bahasa Melayu pula. Bukhur itu dalam bahasa Melayu ni ialah gaharu, bukan garu, gaharu. Maka ketika itu tuan-tuan, kayu gaharu ni tidak ditanam di tempat lain. Hanya di alam Melayu inilah gaharu tu ada. Maka di situlah kita dapat tahu panggilan konturah itu menunjukkan orang sana memanggil dia wanita gaharu. Sebab apa panggil wanita gaharu? Sebab dia memang datang dari tempat tu. Sebab dia orang ajam, orang tak tahu nama dia. Maka orang panggil wanita gaharu. Dahlah melekat panggilan tu. Wanita gaharu, nama dia Imtali Yaksan, nama dia. Dan melekat nama wanita gaharu itu zaman berzaman. Dan juga kita boleh tengok data dalam Taurat. Data dalam Taurat mengatakan, Ustaz boleh ambil Taurat ke? Apa masalahnya kalau kita ambil Taurat pun? Sebab itu satu data dalam kajian ilmu. Walaupun dia telah pun terseleweng banyak, tapi dalam perkara sejarah tak ada masalah. Maka dalam Taurat mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun mengarahkan 2 orang daripada 6 orang anak-anaknya untuk pulang semula ke tempat ibu mereka yang asal, iaitu Kadaram. Disebut dalam Taurat Kadaram. Maka Kadaram itu ialah alam Melayu. Ada mengatakan Kadaram itu ialah Campa, dan ada mengatakan Kadaram itulah Kedah. Dan kemungkinan dua-dua betul. Mungkin Campa ketika itu dia punya keluasan empire dia sampai ke Kedah.
maka kedua-duanya boleh terima. Jadi disitulah beberapa data yang menunjukkan bahawasanya Konturah itu ialah bangsa Melayu. Jadi bila diarahkan oleh Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya datang balik, anaknya 6 orang, Nabi Ibrahim kahwin dengan Konturah dapat 6 orang anak, maka 2 diarahkan pulang semula. Bila 2 pulang semula, tuan-tuan, mereka mustahil pulang bawa keturunan aja. Mesti dia pulang bawa agama. Maka agama itu tersebar dan perkahwinan tu berlaku bersemenda dengan semenda ni bahasa lama lah. Dia berkahwinlah dengan semua-semua keturunan Melayu tadi, bercampur gaul keturunan Melayu dengan Nabi Ibrahim tadi, membentuk 27% DNA bangsa Melayu ini bercampur dengan DNA Semitik. Itu kajian yang telah dibuat oleh berbagai pihak, terutama di UPM. Dr. Zafarina antara tokoh-tokoh yang mengkajinya. Maka dalam tubuh badan kita 27% Semitik, tuan-tuan. Sebab bercampur dengan Nabi Ibrahim punya 5,000 tahun dulu. Jadi dalam tempoh 5,000 tahun dia kahwin pusing-pusing dalam perkahwinan yang bercampur-campur itu. Maka itulah yang menunjukkan bahawasanya sembahyang telah pun wujud di alam Melayu sejak zaman berzaman. Ibadah dinul hanif telah wujud, cuma dah hilang banyak benda. Daripada 4 rakaat sembahyang tinggal 1 rakaat. Daripada puasa dah jadi puasa menahan diri aja. Tapi sekurang-kurangnya mereka masih bersisa ajaran dinul hanif macam mana zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah di Mekah itu bersisa lagi ajaran dinul hanif, cuma telah pun dicompang-campingkan, telah diletakkan dengan berhala dan sebagainya. Tapi itulah dia, bumi ini bumi bertuah yang bukan semata-mata bumi orang Melayu semata-mata, tapi bangsa Melayu itu telah dicampuri dengan genetik Nabi Ibrahim AS. Bermaksud kita juga sebahagian daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan kalau Yahudi berbangga dengan keyahudian dia, satu jalur daripada Nabi Ibrahim, kita sebenarnya lebih bangga sebab kita ada satu jalur confirm. Dan jalur kedua daripada Siti Hajar, maka dia banyak di alam Melayu melibatkan jalur kedua. Itu tak sempat kita bincang dan kita pernah bincangkan pertemuan yang sebelum ini. Jalur kedua daripada Siti Hajar, maka dalam buku ni lebih daripada 25 raja-raja alam Melayu yang telah pun kita letakkan dia punya silsilah dia, perincian dia, dan lebih daripada 30 raja-raja di alam Melayu, kerajaan-kerajaan di alam Melayu daripada keturunan Rasulullah SAW. Itu raja-raja, kerajaan-kerajaan, belum lagi ulama-ulama, belum lagi yang bukan ulama, dan belum lagi yang membuang dia punya keluarga Rasulullah, dia punya title Said dia, Syarif dia buang. Sebab pada zaman penjajahan dulu mereka ni diburu dan dibunuh. Jadi ramai yang menyamar, ramai yang membuang nama Said untuk mengelakkan daripada dibunuh. Bermaksud alam Melayu kita ini penuh ramai dengan keturunan Rasulullah SAW. Jadi daripada alam Melayu tu dapat 3 isteri Nabi Ibrahim. Jalur yang pertama jadi Yahudi, jalur kedua dan ketiga ini jadi bangsa Melayu. Jalur ketiga confirm Melayu, insya-Allah. Jalur yang kedua ini kebanyakan Melayu. Jadi kita ada 2 jalur. Kita lagi kuat keibrahimannya daripada Yahudi. Kalau Yahudi kata dia terpilih, kita lebih terpilih lagi, tuan-tuan. Jadi itulah beberapa perkara kita dapat kaji tentang alam Melayu, dan bukannya alam Melayu ni alam Hindu dan Buddha, tuan-tuan. Aku liqali hazan astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa nak buku boleh ambil di kereta saya nanti. Saya tak bawa sini, hujan tadi. Ada di kereta, boleh ambil selepas semayang nanti. Wallahu a'lam.